Okey, yang seterusnya, sifat sabar. Nanti kalau saya ingat tawaduk tadi, saya patah balik ya. Saya lupa tawaduk. Tawaduk ni sebenarnya panjang kisah dia. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'minin. Sungguh mengherankan perilaku orang-orang yang beriman. Kulla lahu al-khair. Semua perkara bagi orang mukmin ini baik berlaku. Semuanya adalah kebajikan berlaku, adalah baik berlaku. Iza asabathu sarra syakara. Bila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Wa iza asabathu sarra darra sabara. Bila ditimpa satu musibah, dia sabar. Jadi dalam bab sabar ni memang kita dalam dunia ni Allah Ta'ala bagi tahu wa tilkal ayyami nudawiluha. Wa tilkal ayyami nudawiluha. Maksudnya kehidupan ini, hari-hari ini sentiasa akan bertukar-tukar, berubah-ubah. Maksudnya hari ini mungkin kita gembira, besok mungkin kita sedih. Hari ini mungkin kita sedih, besok mungkin kita gembira. Hari ini kita susah, mungkin besok kita senang. Tilkal ayyami nudawiluha. Allah akan tukarkan kehidupan kita. Jadi sebab itu, bila kita gembira, orang sedih, kita kena bagi gembira pada kawan tu. Kerana suatu hari nanti kita pula sedih, dia akan gembirakan kita pula. Tetapi bagi orang beriman, bila dia ditimpa kesedihan, ditimpa musibah, maka dialah orang yang kena sabar. Ni contoh ya, sabar ditimpa musibah. Tetapi sebenarnya ya, sabar ini, sebelum kita masuk sini ya, sabar ni banyaklah. Ya, Rasulullah SAW ajar kita tentang pentingnya sabar, khususnya dalam ni tadi, dalam menjalani kehidupan ya. Sabar dalam berdakwah. Ya, kita tengok Nabi SAW ni pernah diadukan oleh Khabbab bin Al-Arat, yang mengadu, bila kita nak dapat kemenangan ni. Ni cerita ni di Mekah lagi ya. Bila kita dapat kemenangan ni? Kita dah susah ni, asyik diseksa, dihina, dipulau, diejek dan bermacam-macam lagi seksaan yang dikenakan pada golongan Islam yang sedikit yang di Makkah itu. Rasulullah SAW menjawab apa? Umat-umat terdahulu ya, mereka ni ada yang ditangkap, ada yang ditanam hidup-hidup, ada yang disikat sampai berdarah, ada yang disembelih, ada yang diseksa dan sebagainya. Ya, tetapi akhirnya Allah kurniakan mereka kemenangan. Bukan itulah maksudnya kemenangan, dan anda semua ni adalah golongan yang gopoh. Nabi kata golongan yang gopoh, tak sabar nak dapat kemenangan. Kita kena sabar ya. Kita kadang mengajak orang, contoh dalam majlis ni dia tak nak datang. Alamak, susah betul lah. Susah betul lah. Kerana itu Nabi SAW pernah mengadu kepada Aisyah ya. Dia mengadu pada Khadijah. Macam kes tadi lah yang Khadijah cakap tadi tu, ialah Rasulullah SAW mengadu pada Khadijah. Maknanya Rasulullah SAW pun kadang-kadang sedih, kadang-kadang frust, kadang-kadang kecewa, tetapi Allah berikan Nabi hiburan, kekuatan. Khadijah juga bagikan semangat balik, Abu Bakar juga bagikan semangat. Begitulah, kerana manusia ni memang ada kekurangan dan sebagainya. Tetapi kesabaran itulah menyebabkan Nabi boleh bertahan walaupun menghadapi dugaan dan cubaan yang sangat hebat di peringkat awal dakwahnya. Dan kita tengok pula saudara-saudara kita di negeri-negeri Arab sana, yang mana terutamanya di zaman rejim Mubarak ni. Rejim Mubarak ya, Mubarak dah jatuh lah, tapi sebelum tu ramai anggota-anggota Ikhwan ini telah ditangkap, telah dipenjara, telah diseksa. Sehingga ada di kalangan mereka ni ya, di kalangan mereka ni ketika nak dihukum, nak digantungkan ataupun nak diseksa, mereka menyambutnya dengan gembira ya, menyambutnya dengan tenang, dan mereka membacakan ayat haza ma wa'adallah wa'adanallah wa rasuluh. Inilah yang seperti mana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maknanya dugaan-dugaan, cobaan-cobaan adalah sunnah kepada perjuangan ini. Mereka diseksa dalam penjara, dimasukkan dalam bilik gelap, dalam bilik yang sempit,
nak berdiri tak boleh sampai dia punya bumbung ni. Berdiri tak boleh berdiri. Inilah macam saya ni boleh sampai lagi bumbung atas lagi kan. Ni saya berdiri tak boleh. Macam ni lah saya kena berdiri macam ni ibaratnya. Bilik penjaranya tu. Gelap pula. Panas pula. Agak-agak kita boleh bertahan ke? Gila ke ni? Boleh jadi gila. Mungkin saya pernah cakap kat sini, sehingga Dr. Jamal nama dia, salah seorang yang kena penjara ni, dia pernah cerita lah dalam ceramah dia kata, ini masa ni zaman-zaman macam kita ni kena tangkap ISA lah. Dia kena tangkap dan dimasukkan dalam bilik tu lah, yang kata kecil tu. Bukan dia ramai ni, tapi bilik masing-masing lah. Selama 24 jam lah bilik tu. Bilik kecil, luruskan kaki tak boleh, berdiri tak boleh, panas, gelap dan sebagainya. Tak boleh jumpa kawan, tak boleh berbual. Macam mana kita satu hari tak boleh berbual dengan orang? Seorang-seorang dalam bilik kecil. Tapi bila mereka keluar daripada bilik tu, tak ada masalah. Tenang je, sejuk je, senyap je, tak ada masalah. Orang tujuannya nak masuk dalam bilik tu supaya dia jadi gila. Tapi mereka tak gila, kenapa? Kerana dia kata, sepanjang kami berada dalam bilik tu, kami sentiasa mengulang-ulang ayat Quran. Mengulang-ulang Quran. Mereka tak ada pegang Quran pun, tapi dia baca apa yang dia hafal. Kebanyakannya hafal Quran. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, yang menjadi ahli-ahli parlimen, ramai yang menghafal Quran. Lebih daripada separuh menghafal Quran. Betul, Aisyarudin? Yang masuk dalam Facebook, saya baca kat situ ya. Okey, apa kelebihan sabar? Tidaklah seorang Muslim itu menderita sakit kerana suatu penyakit, melainkan Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya dengan penyakit itu, sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Artinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi kata kalau kita boleh sabar dengan penyakit, insya-Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kalaupun kena penyakit, mungkin aksiden ke, mungkin sakit gigi ke, sakit perut ke, demam ke, itu semua menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi jangan sakit kanser lah, jangan sakit kecil manis lah. Itu penyakit-penyakit yang tak boleh baik tu, Dan juga penyakit buah pinggang lah, itu penyakit yang tak boleh baik. Ini cakap penyakit-penyakit biasa-biasa lah, demam-demam, sakit gigi, sakit mata, itulah Okey, seterusnya sabar. Ini contoh Suatu hari Aisyah menceritakan bahawa orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah. Lalu mereka berkata, orang-orang Yahudi ni cakap ngejek Nabi. Ini cerita di Madinah kehancuran atas kalian. Jadi Aisyah pun geram lah. Yang tadi tu cerita Nabi sedih juga kan, Khadijah bagi kekuatan. Sekarang Aisyah pula bengang dia, marah dia. Aisyah lalu membalasnya, begitu juga atas kalian. Kalau dia kata Aisyah dengan Nabi ni hancur, begitu juga atas kalian. Mudah-mudahan Allah melaknat dan memberkati kalian. Lalu Nabi pun bersabda pada Aisyah, tenang Aisyah, tenang, relax, sabar. Macam itulah maksudnya. Hendaklah kamu berlemah lembut dan jauhilah kekerasan dalam ucapan kamu. Jangan marah, tenang, sabar. Aisyah menjawab lagi. Aisyah tak puas hati ni. Apakah engkau tidak mendengar apa yang telah mereka katakan kepada Rasulullah? Rasulullah kata, apakah engkau juga tidak mendengar apa yang aku katakan? Aisyah ditanya balik oleh Nabi. Aku pun sudah menjawab je, iaitu dalam hati, berdoa supaya mereka ni terbuka pintu hati, supaya kepada mereka ni dikabulkan. Sedang doa mereka kepadaku tidak dikabulkan. Maknanya Nabi doa, insya-Allah dikabulkan. Apa yang mereka sebutkan orang Yahudi tadi tidak akan dikabulkan. Jadi kerana itu Rasulullah tenang saja, sabar. Ini contoh sabar Rasulullah ni dia sepanjang di Madinah dia ni setiap pagi akan memberi makan kepada seorang pengemis Yahudi buta. Seorang lelaki Yahudi dan buta, pengemis Hari-hari kerja Nabi akan suapkan makanan dalam mulut dia. Bukan setakat suap, gigit lagi, tolong punyahkan makanan tu, hancurkan dan bagi dia makan. Suapkan setiap hari. Dan setiap kali Nabi suap tu, dia akan berkata, wahai orang yang bagi makan. Dia tak, sebab dia buta kan, dia tak kenal siapa yang datang tu. Dia tahu ada orang suap, dia cakap apa? Jangan jumpa Muhammad, kerana kata-kata dia ni boleh mempengaruhi kepada agama yang dibawa. Lebih kurang itulah. Sedangkan dia ni seorang yang tak baik dan sebagainya. Dia kata gitulah Dia hari-hari bagi makan, hari-hari sampailah Nabi wafat. Sampai Nabi wafat. Bila Nabi wafat, maknanya dia dah tak dapat makanan lah
Abu Bakar pun jumpa Aisyah. Wahai Aisyah, dalam banyak-banyak sunnah Nabi ni, apa yang ayah belum buat? Kata Abu Bakar kepada Aisyah. Abu Bakar tu ayah pada Aisyah, ya. Jadi Aisyah pun kata, satu lagi yang belum, iaitu Rasulullah pagi-pagi bagi makan pada seorang pengemis kat jalan tu, contohlah, ya. Jadi Abu Bakar pun besok pagi dia bagi, dia suap je kat mulut. Si buta ni mau tanya, adakah engkau orang yang sama? Gitulah, ya. Ya, saya orang yang sama. Bukan. Macam mana dia boleh tahu? Adakah melalui suara? Cara suapan tu berbeza. Nabi cara suapnya dengan apa? Bukan dengan tangan, dengan mulut. Nabi kunyah, masuk mulut dia. Gitu. Ya. Jadi caranya lain. Kau bukan orang yang sama. Aku tahu kau bukan orang yang sama. Ya, betul. Saya bukan orang yang sama. Lepas tu dia tanya pula, mana orang yang dulu? Orang yang dulu tu dah meninggal dunia. Siapa dia sebenarnya? Dia itulah Muhammad. Itu Muhammad. Aku selama ni kutuk dia, ejek dia dan sebagainya. Dia rupanya yang memberi aku makan setiap pagi. Jadi kerana itu hari ini aku mengucap syahadah. Tengok ya, Nabi SAW ni sabar, walaupun dihina, walaupun diejek, apatah lagi kalau kita berhadapan dengan masyarakat lah. Macam-macam masyarakat tak suka dengan dakwah kita, tak suka dengan Islam, sukakan perkara-perkara yang sia-sia yang keluar sana. Kita sabarlah, ya. Kadang-kadang kita penat, kadang-kadang kita rasa kecewa dan sebagainya, ya. Tapi dakwah ni memang kita kena bersabar. Sebagaimana kisah tadi, ya, Rasulullah SAW ni memang mengajarkan bahawa dakwah ni memang panjang. Seterusnya, sifat murah hati. Lagi berapa minit? 10 minit. Okey, kalau sempat lah, ya. Sekali ada banyak ni. Tidak ada suatu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba kecuali hari-hari yang didatangi oleh dia malaikat. Lalu salah satu darinya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada si hamba yang menafkahkan hartanya. Manakala malaikat yang kedua pula berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada si hamba yang bakhil. Jadi ini satu hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, menyedarkan kepada kita bahawa setiap yang kita dermakan, setiap yang kita sedekah, didoakan oleh malaikat supaya digantikan lagi dengan yang lebih baik. Jadi kerana itu Nabi SAW ini seorang yang sangat murah hati, sehingga digambarkan bahawa Nabi ini seorang yang pemurah, dia lagi laju daripada angin pada bulan Ramadan. Kerana itu Rasulullah SAW telah bersabda, kunci syurga ialah mencintai orang-orang miskin. Rasulullah ni akan mendermakan, memberikan, menjamu orang makan, ya, terutamanya kepada orang-orang miskin. Kerana itu Anas berkata, Rasulullah adalah orang yang paling cantik, Rasulullah adalah orang yang paling berani, Rasulullah juga adalah orang yang paling pemurah. Apa contohnya? Alamak, saya pun dah lupa lah contoh dia. Contoh Rasulullah SAW sebab pemurah. Tadi saya dah bagi contoh lah, ya. Dah dengar tadi kan? Ya, Rasulullah SAW lepas semayang, ya, dia terus bergegas balik rumah. Dia ambil gandum, dia ambil roti ke apa-apa sajalah makanan, dia berikan kepada fakir miskin yang kelaparan pada malam itu. Sifat lemah lembut. Rasulullah kata apa? Sesungguhnya seorang hamba itu akan mencapai darjat orang-orang yang berpuasa dan bersemayang malam. Sampai darjat itu dengan memiliki sifat lemah lembut, sopan santun, berbudi bahasa. Dalam bahasa Arabnya disebut al-hilm, ya, al-hilm. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr dinyatakan fasfahis safhal jamil. Oleh itu biarkanlah golongan kafir, wahai Muhammad, serta layaklah mereka dengan cara yang baik. Allah suruh Nabi Muhammad berikan layanan yang baik, ya? Layanan baik kepada orang kafir ni. Biarkan kekafiran mereka, tapi layanan tetap berikan layanan. Maksudnya itulah, ya. Sebab itu seorang lelaki pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. Dia mengadu, ya Rasulullah, kerabat saya ni, keluarga saya ni selalu memutuskan silaturahim. Saya dah berbuat baik kepada mereka, tapi mereka balas dengan berbuat jahat pada saya.
Saya dah bercakap dengan lemah lembut, sopan santun kepada mereka, tetapi mereka melayan saya dengan keras, dengan kasar pula. Itu aduan daripada seorang sahabat. Soalnya sekarang apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi, dia kata, engkau telah menjemukan mereka. Maksudnya dia, Nabi suruh dia buat terus tunjukkan akhlak yang baik, teruskan berlemah lembut, sopan santun, teruskan sampai mereka jemu, dan Allah pasti akan mendatangkan pertolongannya kepada anda. Allah pasti mendatangkan pertolongannya kepada anda. Jadi sebab itu Rasulullah SAW pernah dikasari kan, diambil dia punya selendang Nabi itu dengan cara yang kasar oleh seorang lelaki Badui. Nabi memalingkan wajah dia kepada lelaki yang menarik serban yang kasar itu dengan wajah yang senyum. Malah dia bercakap, kau nak apa sebenarnya? Lelaki itu bagi tahu, saya nak harta yang ada pada engkau untuk diberikan kepada saya. Maka Nabi pun berikan apa harta yang Nabi ada. Maknanya Nabi tak berkata kasar, tak menengking, tak marah, tak mengherdik dia dan sebagainya. Berlaku lagi satu kisah, seorang makcik kafir lah, orang Yahudi. Dia datang jumpa Nabi bawa limau. Limau ni memang cantik. Sekarang musim tahun baru Cina kan, limau banyak kan. Jadi siapa tengok limau ni terliur semua. Dia bawa, masa tu Nabi duduk dengan para sahabat dekat Masjid Nabawi tu, kat luar lah dia bagi Nabi, makanlah ya Rasulullah, makanlah wahai Muhammad. Nabi pun makan. Makan seorang-seorang aja, semua limau Nabi makan sambil senyum, makan senyum. Para sahabat semua terliur je. Lepas tu tak jemput pula. Kata sahabat Nabi, tak pernah dalam sejarah aku Nabi makan seorang-seorang depan kami. Selalunya dia pasti jemput dia, nak ambil seorang, nak ambil. Semua dapat. Tapi kali ini Nabi pakai seorang aja. Jadi sahabat terkilan lah juga. Lepas tu Nabi kata, terima kasih wahai makcik, berikan saya oren ni, berikan saya limau ni. Makcik ni pun balik dengan gaya yang sedih, kerana dia ada tujuan yang tertentu lah. Lalu para sahabat pun tak pasal tanya Rasulullah, bila makcik tu dah balik, ya Rasulullah, sampai hati kau tak bagi kami ni limau ni, kau makan seorang-seorang aja. Wahai sahabat-sahabatku, sebenarnya limau ni masak. Saya bimbang kalau saya bagi anda semua makan limau ni, tuan-tuan mesti akan mengherdik makcik tu, maki hamun makcik tu, bodoh lah, tak guna lah sebagainya. Jadi saya makan sambil senyum aja, walaupun masam, walaupun masam sampai habis. Ini menunjukkan akhlak Nabi yang sangat sopan, sangat sopan. Kalau kita macam mana maki hamun kita, tak boleh apa yang dua. Ini yang saya cerita tadi Ini satu kisah lagi. Seorang Yahudi, ini sebab banyak berlaku di Madinah, jadi orang Yahudi yang pengennya yang teruk ni Seorang Yahudi datang jumpa Nabi, menuntut hutang kepada Rasulullah dan berkata, kamu daripada Bani Abdul Manaf adalah bangsa yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutang. Dia cakap dengan kasar, dengan suara yang tinggi. Umar pun marah lah. Umar ada kat sebelah tu kan. Umar kata, aku nak penggal lah kepala budak ni, geram betul aku gitu. Contoh gitulah Tapi Nabi kata, wahai Umar, sepatutnya engkau menyuruhnya meminta kepadaku dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Sepatutnya kau cakap lembut, cakap sopan santun, dan menuntut aku bayar hutang dengan baik. Patutnya itulah Okey, seterusnya benar dan jujur. Jadi benar dan jujur ni saya langkai lah. Saya pilih-pilih yang sedap sikit. Memelihara lidah. Pemalu. Mana satu nak Pemalu. Yang situ berani lah. Syaja'ah, berani. Apa Nabi kata? Bukanlah seorang itu dinamakan pemberani, orang yang kuat bergusti. Sesungguhnya pemberani itu adalah orang yang sanggup menguasai dirinya di waktu marah. Di waktu marah, boleh tahan tak kita kalau marah? Orang marah sanggup bunuh, orang marah sanggup tumbuk, orang marah sanggup tendang meja ni, orang marah sanggup tendang tu walaupun ada 1000 lebih. Contohlah kan. Marahnya pasal peti undi pun ditendang kali sebab kalah kan. Ini contohlah, marahnya pasal lah. Walaupun dia ustaz kan, walaupun dia ulama, tak kira siapa. Dia maknanya dia ni bukan seorang yang berani lah, bukan seorang yang berani, bukan seorang yang syaja'ah.
Jadi kerana itu ciri seorang pribadi yang unggul mesti berani. Nabi SAW ini digambarkan seorang yang gagah. Dia berjalan badannya tegak. Dia jalan tak laju tak perlahan. Macam kita turun tangga lajunya. Macam itulah. Macam turun tangga macam mana? Ada turun tangga sikit. Laju turun kan laju. Kalau naik ya slow. Sebab berat perutnya kan, dia slow. Tapi Nabi oleh kerana badannya tegak, perutnya tak ke depan, lurus saja, sama dengan dada dia. Jadi Nabi boleh berjalan dengan laju. Dan Nabi ini memang seorang yang berani, ya. Jadi kerana itu dalam peristiwa Perang Hunain ni ialah ketika orang Islam ramai, tentera kafir sedikit. Datanglah perasaan confident, perasaan rasa hebat, rasa boleh menang, kacanglah, senanglah. Tetapi bila disergah dengan serangan panggil apa? Serangan mengejut ni, tentera Islam lari bertempiaran. Yang tinggal Nabi Muhammad seorang-seorang aja. Malah dia pecut bagal dia. Ada sini semuanya ni. Ya, ada sini. Rasulullah pecut bagal dia sampai ke depan, berhadapan dengan musyrikin, berdepan dengan tentera musyrikin kat sana. Sehingga para sahabat ni pun terasa malu lah, kerana Nabi ni berani yang amat sangat. Tak takut mati lah. Sebenarnya orang berani ni memang dia berjiwa besar dan tak takut apa juga cobaan-cobaan yang dihadapi, walaupun sampai ke nyawanya melayang. Ya, kalau setakat cedera, setakat sakit, setakat kena penjara, setakat kena hina, setakat kena pulau sedikit, mati pun mereka sanggup. Ini orang yang berani. Orang yang berani. Sebab itu jihad yang paling besar, yang paling afdal ialah berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Itu beranilah. Kerana kita berani bercakap. Kita berani tak cakap itu? Berani tak kita? Takut kita nanti kena pecat, kena buang kerja, hilang gaji kita, takut. Belum masuk penjara, belum kena tembak, belum kena gantung dan sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW ni berani. Keberanian Nabi ni memang terbukti. Sehingga dalam satu peperangan, ini kata Sayyidina Ali ni, kata Sayyidina Ali, dia kata apa? Apabila dua pasukan sudah saling bertemu dan peperangan sudah demikian sengit, kami pun berlindung di belakang Rasulullah. Peperangan tengah sengit ni, semua nyorok ke belakang Nabi. Nabi yang kat depan. Sehingga dia kata apa? Tidak ada seorang pun yang paling dekat kepada musuh selain daripada Nabi. Maknanya Nabi yang paling dekat dengan musuh. Kalau kita tengok bos-bos tentera, dialah yang paling kat belakang. Dia teropong je berjarak jauh je. Wah, ni boleh dia itu. Contohlah Tapi Nabi duduk barisan hadapan. Duduk barisan hadapan dengan musuh. Ini menunjukkan Nabi ni sangat berani. Kita ni bawah tu gelap. Contohlah gelap. Takutlah. Takut apa? Kita tengok gelap kat bawah takut. Pula tu ada bau pula, lagi takut. Lepas tu ada bayang-bayang, ada bunyi kontak-kontak pula, lagi takut. La ilaha illallah. Belum suruh pergi perang aja, baru gelap dah takut. Baru bunyi sikit pun dah takut. Inilah perang macam mana ni? Itu langsung bukan ada ciri seorang yang berani. Itu baru benda macam itu pun dah takut. Yang mana kita boleh baca surah Yasin ke, baca Fatihah ke, baca Kursi pun dia dah lari ke kabut, kita pun dah takut dengan dia. Memalukan lah. Saudara nak takut juga. Takut juga. Okey, jadi wallahu a'lam. Segala yang benar daripada Allah, segala kelemahan daripada saya sendiri. Aku wali qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.